Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustazah Umi Najibah. Ustazah harap murid-murid dalam keadaan sihat dan gembira. Dalam video ini Ustazah akan mengajar tajuk tayamum dalam bidang ibadah. Jom kita belajar. Baik murid-murid, objektif pembelajaran dalam video ini, di akhir video murid-murid akan dapat menghuraikan 3 antara syarat-syarat tayamum dengan betul. Yang kedua, murid-murid akan dapat menunjukkan cara secara simulasi bertayamum dengan betul. Sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik murid-murid, pada video sebelum ini Ustazah telah menerangkan tentang apa itu tayamum, apa pengertian tayamum, ya. Dan Ustazah juga ada menerangkan tentang rukun tayamum, sebab-sebab kenapa bertayamum dan sunat bertayamum. Jadi semua perkara tersebut Ustazah telah terangkan di dalam video sebelum ini, iaitu video tayamum siri 1. Jadi dalam video ini Ustazah akan terus menerangkan berkaitan syarat-syarat tayamum. Okay, yang pertama, perlu mencari air selepas masuk waktu solat. Ya, perlu mencari air. Kita perlu berusaha mencari air selepas masuk waktu solat. Ya, itu syarat-syarat untuk bertayamum. Sekiranya tidak menjumpai air, maka diharuskan untuk bertayamum. Syarat-syarat tayamum. Syarat yang kedua pula ialah masuk waktu solat. Masuk waktu solat barulah boleh kita bertayamum. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci ni bersih daripada segala najis, ya. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu pada badan kita. Kalau ada najis, kita bersihkan dahulu, ya. Okey, itu syarat-syarat tayamum. Seterusnya, perkara yang membatalkan tayamum. Apa perkara yang membatalkan tayamum? Yang pertama, melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa-apa perkara yang membatalkan wuduk, itu juga adalah perkara yang membatalkan tayamum. Sebagai contoh, tersentuh lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Itu salah satu contoh perkara yang membatalkan wuduk. Okey, yang kedua, perkara yang membatalkan tayamum yang kedua, ada air selepas bertayamum sebelum solat. Bila ada air, maka tayamum tersebut terbatal. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Sakit yang dialami itu sembuh, maka tayamum yang diambil itu terbatal. Maka dia perlulah berwuduk. Yang keempat, telah luput waktu solat. Jadi tayamum itu untuk satu solat saja, ya. Kalau masuk waktu zuhur, waktu asar pula, kena ambil tayamum yang lain, ya. Yang kelima, perkara yang membatalkan tayamum yang kelima ialah murtad. Dia keluar daripada Islam. Seterusnya, tata cara bertayamum. Okey, yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. 2 tangan, ya. 2 tapak tangan kita ini tekap pada debu tanah yang kita dah letakkan di tempat yang perlu kita nak bertayamum. Yang kedua, nipiskan debu tanah pada kedua-dua tangan. Kita renjiskan ataupun kita tiup. Kita boleh tiup, ya. Tiup debu tanah yang ada pada tangan untuk menipiskannya. Okey, seterusnya, barulah yang ketiga, kita sapukan debu tanah yang suci ke muka sambil berniat. Niatnya apa tadi? Ada dalam video yang pertama, tayamum siri yang pertama. Okey, sambil sapu, sambil berniat. Menyapu debu tanah ke muka ini bermula dari atas ke bawah, ya.
Baik murid-murid, seterusnya selepas menyapu debu tanah yang suci ke muka, perkara seterusnya murid-murid perlu ulang tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan. Ulang tekap semula macam mula-mula tadi. Selepas tekap, nipiskan debu tanah pada tangan dan tiup. Nipis sama ada renjis ke tepi ataupun kita tiup, ya. Itu perkara keempat yang perlu kita lakukan. Seterusnya, yang kelima, sapukan debu tanah yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tangan kanan hingga ke siku. Adik-adik boleh tengok gambar tu. Ambil tangan kanan, ambil tangan kiri, letakkan di bawah tangan kanan. Ya, tangan kita ni ada dua bahagian. Di bahagian jari satu bahagian, bahagian kedua di tapak tangan sini. Bahagian jari dan tangan. Ada dua bahagian. Jadi, pada mulanya, kita letakkan bahagian pertama, bahagian jari ini di bawah tangan kanan. Ya, di bawah tangan kanan. Ya, kemudian perkara yang keenam, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri, bahagian tangan kanan hingga ke siku. Lepas tangan kanan, kita buat bahagian tangan kiri pula hingga ke siku. Ya, kedua tangan ni kita sapu hingga ke siku. Okey, Ustazah akan tunjukkan cara simulasi tayamum oleh adik yang bernama Ali. Jom kita tengok video ini. Baik murid-murid, di sini Ustazah akan tunjukkan cara bertayamum dengan betul. Pastikan debu tanah yang digunakan tidak bercampur dengan najis, kapur atau tepung. Jangan gunakan debu yang telah digunakan. Debu yang telah digunakan itu dipanggil mustakmal. Kemudian sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah letakkan debu tanah di atas tempat yang kita ingin bertayamum. Pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci, kemudian nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Sama ada menggunakan cara menepis di tepi ataupun meniup, ya. Kemudian letak di atas kepala untuk kita sapukan ke muka. Sambil kita sapu muka itu, kita perlu berniat. Niat ni apa? Niat bertayamum, nawaitu tayammuma listibahati fardis solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sekiranya kita tidak hafal dalam bahasa Arab, kita boleh niatkan dalam bahasa Melayu pun sudah memadai. Niat, disebut niat, niat dengan hati. Sapukan debu tanah yang suci ke muka sambil berniat. Kemudian, ulang tekap kedua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskannya. Sapukan debu tanah yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Perhatikan cara menyapu debu tanah ke tangan, ya. Kemudian selepas selesai tangan kanan, ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Setelah selesai segalanya, barulah kita membaca doa seperti doa selepas mengambil wuduk. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya apa kepentingan bertayamum? Yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua, kepentingan yang kedua memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Kepentingan yang ketiga,
menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Seterusnya yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Dan kepentingan yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan suci. Secara kesimpulan, tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Itu saja daripada Ustazah. Jangan lupa saksikan video-video yang ada dalam channel Ustazah. Semoga bermanfaat. Bye.